Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Rinciannya dalam segmen Esensi. Pemahaman kepada doktrin raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen berupaya menjadi sauh dalam mewujudkan kerajaan yang stabil. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah ia juga akan membantu mewujudkan sebuah kerajaan dengan budaya tadbir urus yang telus dan terpuji, seterusnya mendapat keyakinan, penerimaan serta sokongan rakyat. Amalan membaca perlu dijadikan budaya penting walaupun kepesatan dunia digital khususnya media sosial berupaya melunturkan minat masyarakat terutama generasi muda. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengharapkan amalan membaca dijadikan budaya ilmu yang menjadi terapan untuk generasi muda mengangkat nilai akhlak. Graduan sektor pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET diyakini dapat memenuhi serta menjamin keperluan sektor guna tenaga masa hadapan. Menerusi 1,291 institusi TVET, lebih 200,000 peserta dilibatkan dalam latihan dan kemahiran setiap tahun. Ia dijangka dapat memberi impak tinggi terhadap pertumbuhan sektor guna tenaga negara bagi tempoh jangka panjang. Pekerja mahir dan separa mahir perlu diberi gaji lumayan setimpal dengan kemahiran dan kepakaran masing-masing. Minggu Latihan Kebangsaan NTW akan diadakan setiap tahun dan keperluan itu, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, membantu meningkatkan kemahiran semula dan peningkatan kemahiran tenaga kerja di negara ini. NTW yang dianjurkan julung kalinya oleh Kementerian Sumber Manusia dan HRD Corporation tahun ini catat pencapaian memberangsangkan. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan dipilih tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil memaklumkan pemilihan tema selari tekad serta komitmen kerajaan untuk membangunkan sebuah negara dengan rakyat bersatu padu, memiliki semangat perpaduan tinggi dan hidup dalam keadaan aman sejahtera. 5.23 yang berakhir hari ini berjaya mencapai objektif yang disasarkan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan mengakui 5.23 antara yang paling berjaya dianjur berdasarkan jumlah penyertaan dan penglibatan peserta-peserta. Malah perjanjian perolehan yang dicapai juga selaras komitmen kerajaan memastikan keupayaan pertahanan dan tahap kesiapsiagaan negara berada pada tahap optimum. 8 jenis barangan disenaraikan sebagai barangan kawalan di bawah skim harga maksimum perayaan Pesta Keamatan 2023 selama 7 hari bermula hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub menjelaskan penetapan harga kawalan bertujuan memastikan rakyat khususnya yang menyambut Pesta Keamatan dapat berbelanja pada harga yang terkawal. Aksi Badminton Malaysia Masters 2023 pencapaian membanggakan dipamer beregu wanita negara Pearly Tan M. Tina apabila menempa slot kesaingan akhir kejohanan. Dalam saingan separuh akhir petang tadi, Pearly dan Tina menewaskan gandingan kelima dunia dari Korea Selatan, Jeong Na-yoon, Kim Hae-jeong 21-19, 23-21. Itu juga adalah pencapaian terbaik buat Pearly Tina bagi musim 2023. Menanti mereka pada aksi final esok, beregu Korea Selatan Baek Hana Lee So-hee yang sebelum itu menewaskan gandingan Jepun Mayu Matsumoto Wakana Nagahara 21-19, 21-14. Gagasan Anak yang Baik Lagi Cerdik ABC antara usaha Kementerian Pendidikan memastikan pembinaan karakter yang terkait rapat dengan disiplin, adab susila serta kesopanan yang menjadi teras kepada murid sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik berkata konteks gagasan itu penting berikutan kebimbangan kementerian melihat isu buli yang turut berkait dengan kebejatan sosial dalam kalangan murid dan pelajar sekolah. Kementerian Pendidikan dalam radar perbincangan berhubung saranan menaikkan gaji guru yang memiliki kelayakan akademik lebih tinggi sebagai pengiktirafan kepada kumpulan berkenaan. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik memberitahu pihaknya juga memandang serius saranan tersebut dan berpandangan ia mesti selari dari segi kualitifikasi bermakna integriti kualiti dan perkhidmatan perguruan yang menjadi tumpuan kementerian.
Penyedia perkhidmatan Telegram boleh dikenakan tindakan sekiranya terus mengabaikan jemputan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk berbincang dan mencari penyelesaian berhubung beberapa aduan. Menteri Bertanggungjawab Fahmi Fadzil memaklumkan pihaknya menerima pelbagai aduan mengenai perkhidmatan disediakan platform berkenaan berkaitan keselamatan awam, kegiatan jualan bahan terlarang, skema serta pornografi, dan perbincangan dengan penyedia perkhidmatan itu penting bagi mencari penyelesaian segera. Wartawan mempunyai peranan umpama adiwira dalam menangani penyebaran berita palsu di alam maya yang semakin menular seiring perkembangan teknologi. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Chee mengakui peranan dan kepentingan wartawan sebagai sumber maklumat tepat tidak akan berubah walaupun media berdepan perubahan corak penyampaian serta maklumat berikutan revolusi pendigitalan termasuk pengenalan teknologi kecerdasan buatan AI. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman mengesahkan terdapat jemaah haji yang mengalami dehidrasi akibat cuaca panas di Arab Saudi tanpa mendedahkan angka terlibat. Ia merupakan kes terpencil dan tidak serius. Pejabat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menafikan terlibat dalam promosi skim pelaburan patuh syariah seperti dalam satu poster menggunakan gambar menteri seperti yang tular di media sosial. Penafian dibuat menerusi muat naik kenyataan di Facebook Datuk Seri Muhammad. Ditegaskan mana-mana pihak tidak pernah diberi keizinan untuk menggunakan gambar beliau dalam sebarang promosi seumpama itu. Negeri Sembilan mengesan satu lagi kegiatan yang disyaki berkaitan perlombongan haram nadir bumi di kawasan tanah pertanian di Sungai Muntoh, Titi, Jelebu, Khamis lepas. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun memaklumkan kegiatan berkenaan dijalankan di kawasan pedalaman yang sukar dikesan pihak berkuasa. Justru masyarakat setempat perlu memainkan peranan penting dalam menyalurkan maklumat kepada pihak berwajib bagi membanteras kegiatan sedemikian daripada terus berleluasa. Petronas sedia memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan dakwaan rasuah melibatkan projek syarikat minyak negara itu dan sebuah syarikat minyak dan gas antarabangsa di Sarawak. Menerusi kenyataan turut dinyatakan, Petronas juga akan terus meningkatkan serta mengukuhkan prosedur operasi standard dalam mencegah juga memerangi segala bentuk rasuah serta salah laku pekerja, pengarah dan pihak ketiga yang diambil bekerja atau oleh pihak syarikat dalam kumpulan itu. Satu sindiket perjudian dalam talian berjaya ditumpaskan. 11 warga asing ditahan dalam serbuan di sebuah kondominium di Salak Selatan 25 Mei lalu. Premis yang disewa itu dijadikan pusat panggilan untuk mencari pelanggan bagi menawarkan permainan judi dan pembukaan akaun judi. Sindiket mempromosikan judi dalam talian menggunakan platform laman web. Seorang individu yang disyaki membuat hantaran berbaur penghinaan terhadap institusi beraja dan bersifat provokasi perkauman menerusi akaun Twitter ditahan. Menerusi akaun Twitter, Haziq Mahmud 9 merupakan warga tempatan berusia 27 tahun dari Seremban Negeri Sembilan. Sebuah telefon bimbit bersama 2 kad SIM yang digunakan suspek turut dirampas. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jenazah peserta misi pendakian Malaysia Everest 2023 yang juga pengarah APM Kedah, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Benoni dekat Papar, Sabah mengikut istiadat penghormatan APM. Terdahulu jenazah Lieutenant Colonel Awang Iskandar tiba di KLIA kira-kira pukul 7.30 pagi tadi. Wisma Putra menerusi kenyataan turut menyatakan Malaysia merakam penghargaan kepada kerajaan Nepal yang membantu membawa pulang jenazah pendaki Everest ini. Ringgit dijangka diniagakan secara berhati-hati berbanding dolar Amerika minggu depan berikutan tarikh akhir ditetapkan pada 1 Jun depan untuk menyelesaikan krisis siling hutang Amerika Syarikat. Pengarah urusan SPI Asset Management Stephen Ince berkata ringgit diniagakan lebih kukuh pada Jumaat selepas beberapa perkembangan positif terhasil dalam perbincangan siling hutang Amerika mencetuskan harapan perjanjian itu boleh dicapai sebelum 1 Jun ini.
Axiata Group Berhad dijadual melancarkan bank digitalnya menjelang akhir tahun ini. Bank tersebut disasar mencatat keuntungan dalam tempoh 3 hingga 4 tahun akan datang. Menerusi komitmen modal awal berjumlah RM100 juta dan akan menawarkan kepelbagaian produk. Ia merangkumi deposit untuk pemegang akaun semasa dan akaun simpanan, insurans dan produk kewangan lain yang akan dilancarkan secara beransur-ansur bermula akhir 2023. Melaka Securities Sdn Bhd melancarkan platform dagangan globalnya M+ Global. Ia menyediakan akses kepada pelbagai peluang pelaburan antarabangsa bagi rakyat Malaysia. Peluang pelaburan itu merentasi pelbagai sektor dan industri seluruh dunia, melibatkan beberapa syarikat terbesar global. Platform dagangan digital baharu ini memberikan peluang rakyat Malaysia untuk meneroka pasaran dinamik global dan menjamin masa depan kewangan masing-masing. Persatuan Hotel Bajet dan Bisnes Malaysia menyokong penuh inisiatif Pulau Pinang yang berusaha mengawal selia penginapan jangka pendek STRA. Ia akan membantu memulihkan industri perhotelan dan pelancongan di Pulau Pinang, juga meningkatkan pendapatan bercukai kerajaan dan fee hotel. STRA merupakan satu perniagaan tanpa undang-undang maupun peraturan kawal selia. Pulau Pinang menjadi yang pertama mengambil inisiatif tegas dalam memastikan perniagaan STRA dikawal selia. Menjelang pilihan raya penentuan Turki esok, penyandang Presiden Recep Tayyip Erdogan mendahului pesaingnya Kemal Kılıçdaroğlu. Erdogan mendahului Kılıçdaroğlu hampir 5 mata selepas pusingan pertama. Peluang pemimpin itu diperkukuh dengan sokongan Sinan Ogan, seorang ultra-nasionalis, untuk meraih 5.2% undi pada 14 Mei lalu. Parti berhaluan kanan yang lebih kecil juga memperoleh hampir 1/4 daripada undi pilihan raya Parlimen. Pihak berkuasa Meksiko 175 migran ditemukan bersesak dalam sebuah truk di selatan negara Chiapas. Kebanyakannya berasal dari Guatemala. Pegawai imigresen mendengar jeritan dan dentuman dari dalam kenderaan itu ketika berhenti di pusat pemeriksaan. 28 kanak-kanak antara yang bersesak dalam truk tersebut. Ia merupakan insiden penyeludupan manusia beramai-ramai terbaharu di Meksiko untuk ke Amerika Syarikat. Pertempuran dilaporkan berlaku di Sudan walaupun genjatan senjata jangka pendek diumumkan antara pihak yang bertelagah. Program Makanan Sedunia WFP PBB telah menghantar bantuan makanan kepada lebih 600,000 orang di Sudan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan bahawa 38 kemudahan kesihatan telah diserang. Lebih 600 individu terbunuh dan beribu-ribu cedera. Angkatan Tentera Sudan dan kumpulan separa tentera RSF minggu lalu bersetuju untuk mengadakan genjatan senjata 7 hari. Amerika Syarikat tidak boleh menuntut kerjasama dari China sekiranya terus menyekat kepentingan Beijing. Jurucakap Kementerian Luar China Mao Ning berkata, hubungan dengan Amerika Syarikat dapat diperkukuh dengan 3 prinsip, iaitu saling menghormati, hidup bersama secara aman dan kerjasama menang-menang. Amerika Syarikat seharusnya memberi kerjasama yang baik bagi membawa hubungan dua hala berkenaan ke landasan yang betul demi memantapkan agenda pembangunan. Korea Selatan serta Jerman akan memeterai satu perjanjian bagi melindungi rahsia ketenteraan. Ia sekaligus mempertingkat kerjasama pertahanan. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berkata perjanjian tersebut dapat melancarkan operasi rantaian bekalan industri pertahanan di tengah-tengah ketidakstabilan ekonomi dan politik global. Baru-baru ini, Korea Selatan turut menandatangani perjanjian sama dengan Kanada untuk mengembangkan industri pertahanannya. Paparan itu mengakhiri Kanta 744 menyusul selepas ini berita perdana bersama Andy Reza Rohadian dan Farhatul Aisyati Osman untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.